Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabb. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tadabbur kita bersama dalam awal suratul Baqarah yang mana menceritakan tentang sifat orang yang bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita melihat ciri yang kelima, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mereka yang beriman dengan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada kamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sebenarnya. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, maksudnya ialah wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Yang mana telah kita sebutkan pada kesempatan dalam suratul Fatihah, bila mana kita membicarakan Maliki Yaumiddin, yang mana berimannya kita dengan adanya hari pembalasan. Dan akhirah yang dimasukkan pada ayat ini juga menunjukkan tentang hari kiamat, yang mana merupakan rukun iman kita, berimannya kita dengan hari kiamat. Al-akhirah, al-akhirah merupakan lawan bagi perkataan awal, dan juga lawan perkataan awal ini ialah akhir, bila mana ditakniskan menjadilah akhirah. Seperti mana dalam perkataan bahasa Arab kita ingin menyatakan hadza, ini, dan adanya muannas iaitu hadhihi. Jadi akhirah itu daripada perkataan akhir. Dan bila mana kita disebutkan tentang percaya hari kiamat, begitu juga dengan bersangkut paut dengan hari kiamat. Bahkan Nabi SAW menyatakan kematian itu sebagai kiamat kecil bagi seseorang. Dan penamaan hari kiamat ini disebutkan dalam pelbagai nama, dan kita sebutkan satu benda yang dinisbahkan dengannya pelbagai nama menunjukkan hebatnya, dahsyatnya perkara tersebut. Juga disebutkan dalam perkataan ataupun dalam ayat yang lain ialah as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, bilakah hari kiamat itu? Dan pengetahuan berkaitan dengan hari kiamat ini hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh sesiapa pun. Di antara yang kita beriman dengan hari kiamat dan tidak kita ketahui bilakah masanya. Cumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa di antara datangnya kiamat itu pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu sunnahnya pada pagi Jumaat, walaupun bukanlah merupakan satu kewajipan. Tetapi kebanyakan solat subuh pada pagi Jumaat diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan juga suratul Insan pada rakaat yang kedua. Kerana kedua-dua surah ini menggambarkan tentang kiamat dan juga bagaimana nikmat yang diberikan kepada penghuni syurga serta siksaan kepada penghuni neraka. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita lihat beberapa ataupun kebanyakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim membicarakan tentang hari kiamat. Dan bukan saja mempercayai kiamat itu, tetapi dengan keyakinan yang sepenuhnya. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bukan saja mereka beriman, tetapi dengan mempercayai, dengan berkeyakinan dengan sesungguhnya kiamat yang akan menjelang. Digunakan dalam ayat ini wahum akan wabil akhirati hum yuqinun.
wa bil akhirati hum yuqinun. Kita lihat diakhiri sifat orang yang bertakwa ini dengan kalimah yuqinun. Adapun ciri yang menyebutkan pada yang pertama yang kita lihat, ciri yang pertama ialah beriman dengan perkara ghaib, digunakan perkataan yu'minun. Lalu diakhiri sifat orang yang bertakwa itu dengan yang kelima, ialah dengan perkataan yuqinun. Maksudnya ada kaitan yang sangat rapat bila mana kita beriman dan datangnya iman itu yang sebenarnya dengan keyakinan. Jadi kaitan yang begitu rapat di antara beriman dan juga yakin dengan perkara yang diimani. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, seperti mana kaitan di antara iman dan juga yakin, seperti mana kan jasad dengan roh. Tidaklah bernyawanya kan sebuah jasad itu tanpa roh. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak boleh dilihat roh itu tanpa jasad dan begitu juga jasad tanpa roh. Begitulah kaitannya jasad dan roh. Macam itulah juga tuan-tuan kaitannya di antara iman dan juga yakin. Kerana itu digunakan perkataan yakin pada pengakhiran, menceritakan tentang orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini ialah satu pengetahuan, keyakinan yang datangnya tanpa sebarang keraguan. Kepercayaan yang bersungguh-sungguh tanpa adanya keraguan. Maka itu yang dinamakan sebagai yakin. Dan dalam Al-Quranul Karim kita lihat perkataan yuqinun disebutkan sebanyak 11 kali. Dan perkataan yakin disebutkan sebanyak 6 kali. Di antaranya kita melihat ataupun kita mendengar bacaan pada rakaat yang pertama tadi pada surah As-Sajdah. Pada ayat yang ke-24 juga diakhiri dengan perkataan yuqinun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu sebagai a'immah. Nak mendapatkan kelebihan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini perlulah didasari dengan kesabaran dan keyakinan. Allah memberikan hidayah disebabkan mereka sabar, lamma sabaru. Keyakinan itu juga akan membuahkan kesabaran dalam kehidupan ini. Bersabarnya kita dalam melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabarnya kita dalam menahan diri daripada maksiat. Dan bersabarnya kita daripada perkara-perkara yang mendukacitakan kita. Maka itulah sabar yang diberikan sebagai anugerah kepada orang yang beriman di dunia lagi. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Adalah mereka dengan ayat-ayat kami kan yakinnya mereka dengan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahawa yakin ini ada 3 peringkat. Yang pertama dinamakan sebagai ilmu yaqin, dan yang kedua disebutkan sebagai haqqul yaqin, dan yang ketiga ialah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tarawunna al-jahim thumma latuna ainal yaqin. Yang kedua ialah ainul yaqin, dan yang ketiga ialah haqqul yaqin. Jadi ilmu yaqin inilah merupakan peringkat pertama. Mereka yang membaca Al-Quranul Karim, mereka yang beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Datangnya pengetahuan itu ilmu yang didasari dengan kebenaran datangnya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat pertama tuan-tuan ialah ilmu yaqin. Yang kita lihat daripada Al-Quranul Karim, begitu juga dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara-perkara berkaitan akhirat ini tidak boleh kita dapati melainkan daripada kedua wahyu ini. Sebarang fadilat, sebarang perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat, maka kita dapati daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ialah ilmu yaqin. Inilah merupakan di antara darjat orang yang beriman bila mana mereka membaca Al-Quran dan juga membaca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang kedua ialah ainul yaqin. Ainul yaqin ini bila mana ahli syurga melihat ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari kiamat. Sendiri syurga yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita pada hari ini mengetahui dengan tanpa keraguan apa yang dikhabarkan dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seterusnya barulah ainul yaqin pada hari kiamat. Kita melihat akan syurga, begitu juga penghuni neraka melihat dahsyatnya neraka yang telah pun dikhabarkan kepada mereka. Maka itu dinamakan sebagai ainul yaqin. Ain ini maksudnya mata. Dan melihat sendiri apa yang telah pun dikhabarkan. Dan peringkat yang kedua ini hanyalah yang pada hari ini didapati oleh golongan Nabi dan Rasul.
Seperti mana Nabi SAW diperlihatkan akan syurga, kan, diperlihatkan akan neraka. Maka Nabi SAW diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun belum menjelangnya kiamat, tetapi telah pun diperlihatkan akan syurga dan neraka. Adapun peringkat yang ketiga ialah yang ketiga ialah haqqul yaqin. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam suratul Waqiah, inna hadza lahu haqqul yaqin. Kan, suratul Waqiah di antara surah yang menceritakan akan nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga dan juga betapa dahsyatnya neraka yang dijanjikan pada penghuninya. Maka mereka yang ditempatkan juga akan merasai sendiri akan dahsyatnya neraka ataupun nikmatnya syurga. Jadi haqqul yaqin ini mempunyai kesinambungan dengan yang kedua tadi, ainul yaqin. Yang ainul yaqin sekadar melihat, tetapi yang ketiga ini mereka merasai sama ada nikmat ataupun nikmatnya syurga ataupun sengsaranya neraka. Jadi inilah merupakan tiga peringkat keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga adanya perkataan al-yaqin dalam Al-Quranul Karim merujuk kepada kematian, iaitu pada surah Al-Hijr ayat ke-99 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kan, hatta ya'tiyaka al-yaqin, beribadahlah kamu, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga datangnya kepada kamu keyakinan. Jadi ayat ini tuan-tuan merupakan kesepakatan ulama yang mu'tabar. Maksud yakin di sini ialah kematian. Bukannya seperti mana setengah ajaran berkata bila mana mereka telah sampai ke satu tahap, maka telah pun digugurkan taklifan ke atas mereka. Tidak perlu mereka solat, sedekah, puasa dan sebagainya, kerana mereka telah mencapai satu tingkatan yang begitu hebat. Jadi ini merupakan tafsiran yang jauh menyimpang daripada kebenaran. Al-yaqin yang dimaksudkan ialah kematian. Kerana kita ini dijanjikan akan kematian. Tidak ada mereka yang hidup kekal abadi di dunia ini. Mereka ini akan dimatikan dan akan dihidupkan bila menjelangnya kiamat. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam suratul Anbiya dan surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kesemua yang berjamaah akan merasai akan kematian. Jadi ini merupakan keyakinan, merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dengan keyakinan ini kan adanya kaitan di antara kesabaran dalam kita menjalani perintah Allah, dan juga kesabaran dalam kita menghalang diri daripada melakukan maksiat. Walaupun hawa nafsu kita sentiasa mengajak kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita yakin ini juga membuahkan kesabaran, menjadikan kita sentiasa berlapang dada dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yakin ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, menceritakan bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang salih sentiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik keyakinan satu benda yang tidak boleh dilihat dengan fizikal ketika itu. Contohnya bagaimana Nabi Nuh AS bila mana diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar di tempat yang tidak ada air padanya, dikatakan tempat sahra, padang pasir yang luas, tetapi dengan keyakinan bahawa ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang pastinya adanya apa yang disebutkan setelah itu, kan, banjir yang akan menimpa kepada mereka yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita melihat akan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana perjalanan hijrah Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, datangnya Suraqah ibn Malik. Kan, Suraqah ini ketika itu belum lagi Islam, di antara orang yang ingin mendapatkan ganjaran untuk menangkap atau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia hampir mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada Suraqah ibn Malik, kalaulah Suraqah membatalkan niatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu kan bersama dengan Abu Bakar, kan, tidak mengetahui apa yang berlaku di Madinah, belum sampai di Madinah lagi, belum tertubuhnya kerajaan. Tetapi Nabi begitu yakin, begitu optimis bahawa perjalanan hijrah ini akan membuahkan hasil yang sangat besar, yang akan memberikan faedah yang hebat kepada agama Islam. Sehingga Nabi dengan buah keyakinan tadi, daripada keyakinan pada janji Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan janji pada Suraqah, wahai Suraqah, sekiranya kamu melepaskan kami, maka akan ditukarkan kepada engkau gelang daripada Kisra. Kisra ini merupakan kerajaan Parsi yang hebat ketika itu.
Bagaimana yakinnya Nabi walaupun Nabi belum sampai di Madinah, belum lagi Nabi mengetahui bagaimanakah suasana di Madinah nak membentuk kerajaan, tetapi Nabi berkeyakinan, optimisnya Nabi SAW bahawa hijrah itu akan berjaya. Dan Suraqah mempercayai kata-kata Nabi SAW. Lalu akhirnya dia pulang semula ke Mekah. Dan Suraqah ini setelah beberapa lama kemudian masuk Islam. Dan setelah mana pemerintahan Islam telah pun mencapai kejayaan dan berjaya mengalahkan kerajaan Parsi pada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, lalu Umar radhiyallahu an menunaikan amanah Nabi SAW setelah mana mereka mengalahkan kerajaan Parsi, mendapat sejumlah kekayaan yang begitu hebat, yang luar biasa, maka diberikan gelang daripada kerajaan Parsi itu kepada Suraqah ibn Malik. Maka Suraqah ketika itu menangis, betapa terharunya dia bagaimana Nabi SAW berkata benar, menunaikan janji yang telah pun disebutkan ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah ataupun ke Madinah Al-Munawwarah, menunjukkan yakinnya Nabi SAW. Begitu juga kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS bila mana dicampakkan oleh golongan musyrikin ke dalam api, kan, api dunia yang membakar pada kebiasaannya, tetapi betapa yakinnya dia dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan begitu yakin membaca kalimah yang hebat, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka ketika mana dicampakkan ke dalam api itu, sedikit pun tidak membakar jasad tubuh Nabi Ibrahim AS. Puncanya ialah dengan keyakinan yang begitu hebat datang daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abul Ala Al-Hadrami, yang mana diutuskan ketika itu untuk memerangi golongan murtad yang berada di Bahrain. Bahrain itu merupakan nama tempat pada hari ini tuan-tuan, dan di situ juga pernah dihantar kan Abul Ala Al-Hadrami radhiyallahu an untuk memerangi golongan murtad. Maka di tengah perjalanan mereka keputusan bekalan air, dan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa unta-unta tunggangan mereka telah pun lari, menjadi liar, wallahu alam kerana apa, dan menjadikan mereka tidak mendapat sebarang bekalan dan keputusan bekalan air. Hampir-hampir sahaja tentera-tentera yang bersama dengan Abul Ala Al-Hadrami ini ingin meninggalkan, dan telah pun berwasiat sesama mereka bahawa kemungkinan mereka akan meninggal dunia. Tetapi bagaimana dengan keyakinan Abul Ala Al-Hadrami diberikan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana diceritakan kisah ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Pada pagi hari Abul Ala Al-Hadrami kan berdoa dengan penuh yakin. Apakah doa itu tuan-tuan? Yang mana sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bekalan air kepada mereka. Dengan penuh keyakinan Abul Ala Al-Hadrami ini mengungkapkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya. Ya Alimu ya Halim, ya Aliyu ya Azim, inna abiduk wa fi sabilika nuqatilu aduwak, isqina ghaithan nashrabu minhu wa natawaddau. Abul Ala Al-Hadrami kan berdoa dengan penuh berkeyakinan, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara mustajabnya doa tuan-tuan ialah kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim. Kan, ya Allah yang Maha mengetahui, Ya Allah yang Maha lembut, Ya Allah yang Maha tinggi, yang Maha agung. Sesungguhnya kami adalah para hamba-Mu. Pada jalan-Mu ya Allah kami memerangi musuh-Mu. Maka turunkanlah kami air yang dengannya kami dapat minum daripadanya dan dapat kami berwudu. Maka dengan kalimah ini, dengan doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan berdekatan tempat mereka sebuah kolam yang dipenuhi dengan air. Maka Al-Ala Al-Hadrami dan pasukannya mendatangi tempat tersebut. Mereka minum dan mandi dengannya. Setelah matahari meninggi, semua unta mereka kembali dari segenap penjuru dengan bekalnya sendiri. Lalu mereka memberikan minum kepada unta-unta yang telah kembali tadi. Jadi inilah merupakan keyakinan yang kita sebutkan. Manifestasi yang lebih hebat daripada itu, kita beriman dengan adanya hari akhirat. Kan mungkin ada agama-agama lain kan mempercayai adanya hari yang terakhir bagi mereka. Setelah mana mereka dimatikan, mereka akan dihidupkan dengan kehidupan yang berbeza. Tetapi berbezanya kita dengan orang yang ataupun kita yang beriman, maka kita mempercayai apa yang disebut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membezakan kita. Dan dengan samarah
dengan hasilnya kita berkeyakinan adanya hari kiamat tanpa sebarang keraguan, maka kita sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan kita dalam kehidupan. Bila mana kita mengetahui adanya hari pembalasan, diaudit segala amalan kita, maka kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rutin yang menjadi kebiasaan kita setiap hari, tetapi bila mana kita meyakini setiap perbuatan kita itu walaupun sehalus zarrah tetap akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi berpesan setiap kali kita mengangkat takbir untuk solat, maka tanamkan dalam diri kita ia sebagai solat yang terakhir bagi kita, maka kita akan melaksanakan dengan penuh kesungguhan. Begitu juga orang yang berkeyakinan dengan adanya hari kiamat, menjadikan dia sentiasa mengawasi dirinya daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenakan hari pembalasan ini ialah siksaan yang tidak terjangkau dari akal fikiran kita. Dan begitu juga ia akan menatijahkan untuk kita menjaga hubungan sesama manusia. Kalau kita lihat sebelum ini bahawa infak sebagai memenuhkan tanggungjawab kita sesama manusia, begitu juga seseorang yang beriman dengan hari akhirat ini menjadikan dia tidak sesekali tergamak untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Dan orang yang dizalimi juga meyakini bahawa adanya pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin sejak 2-3 kebelakangan ini, 2-3 tahun kebelakangan kita semakin dengar kes-kes skamer dan sebagainya. Kan mungkin skamer ini akan berleluasa di dunia tanpa mendapat hukuman yang sewajarnya, tetapi mereka ini tidak akan terlepas daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang dizalimi ini seorang yang beriman pada Allah, berimannya dengan hari kiamat, akan merasa lapang hati, akan menyerahkan segala urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadi hakim yang sebaik-baiknya pada hari kiamat nanti. Jadi inilah merupakan samarah, merupakan buah daripada kita berkeyakinan dengan adanya hari kiamat. Jadi tuan-tuan, kita telah sebutkan 5 perkara yang perlu kita usahakan di dunia ini. Kerana kalau kita lihat dalam kelima-lima perkara yang disebutkan dalam Al-Baqarah ini digunakan present tense, kan, iaitu fi'lul mudhari'. Maksudnya perkara ini bukanlah boleh didapati dengan begitu mudah, tetapi perlu diusahakan secara konsisten. Kita lihat dalam ayat Al-Baqarah ini digunakan perkataan fi'lul mudhari', kan, present tense. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kan, yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan, yu'minuna bima unzila ilaik, dan diakhiri dengan yuqin, maksudnya perkara yang berterusan. Kan, berimannya kita dengan perkara ghaib, begitu juga sentiasa mendirikan solat, kan, dan juga menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, dan juga sentiasa berkeyakinan tanpa sedikit keraguan tentang adanya hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang terakhir, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan hidayah di sini tuan-tuan ialah kesempurnaan hidayah. Kerana pada ayat sebelum itu, pada ayat yang kedua, Allah telah menyebutkan juga tentang hudan lil muttaqin. Diulang lagi pada ayat yang kelima ini, mereka yang telah mentahqiqkan ataupun telah mendapatkan kelima-lima perkara ini, maka mereka telah mendapat kesempurnaan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hudan ini merujuk kepada anugerah di dunia. Adapun ayat berikutnya, adapun perkataan berikutnya, wa ulaika humul muflihun, diberikan mereka 2 keistimewaan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu di dunia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka mendapatkan, digolongkan, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Al-muflihin ini tuan-tuan ialah merujuk kepada orang yang mendapat kejayaan dalam jangka masa yang panjang, diberi kegembiraan di dunia, dan mereka akan mendapat kebahagiaan hakiki pada hari akhirat kelak. Kerana itu kita mendengar laungan azan disebutkan hayya 'alal falah, kan, marilah menuju kejayaan. Jadi pergunaan al-falah ini maksudnya ialah kejayaan yang diraih setelah mana melalui usaha yang begitu keras. Seorang yang mendengar azan kemungkinan berada dalam situasi yang lain, kan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan dia bekerja, tetapi mendengarnya akan laungan tersebut, maka dia meninggalkan dengan penuh kesukaran mungkin, lalu dia pergi mengambil wuduk dan sebagainya, dan akhirnya dia diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, perkataan ulaika maksudnya itulah. Itulah ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab menunjuk ataupun sebagai isyarah, menunjukkan satu
perbuatan ataupun satu perkara yang jauh. Menunjukkan ulaika dalam ayat ini menunjukkan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ketinggian kepada orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, moga-moga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan al-muttaqin, kan, yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikategorikan sebagai orang yang al-muflihin, yang bukan saja mendapat kejayaan di dunia tetapi mendapat kemenangan hakiki di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya kira setakat itu yang boleh kita kongsikan pada 5 ayat yang pertama mengenai surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بتلاوة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.